Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ya rabbana fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala izin lagi teman kita malam ni untuk perkongsian ilmu tajwid Al-Quran. InsyaAllah kita hari malam ni dah masuk kepada bab yang ke-7. Okey, untuk maklumat yang baru join kita kita menggunakan kitab Perbahasan Ilmu Tajwid yang ditulis oleh Dr. Surul Sihabuddin. Jadi yang mana yang ada kitab kita di bab yang ke-7 malam ni, pada muka surat 130. Kemudian yang mana yang tak ada kitab, saya ada postkan nota sebagai rujukan, dan saya akan bantu sekali dengan PowerPoint jadi sebagai rujukan insya-Allah untuk memudahkan kita faham Baik. Malam ni kita di bab yang ke-7 bagi tajuk mad far'i. Jadi mad far'i ini dia akan membahaskan pada dua keadaan. Satu disebabkan oleh maknawi, satu disebabkan oleh lafzi. Yang ini usah risau nanti saya akan terangkan apa yang dikatakan maknawi, apa yang dikatakan lafzi. Cuma kita kena faham dalam hukum mad pada hukum mad dia ada dua kumpulan. Satu kumpulan mad asli yang kita dah bahaskan pertemuan yang lepas. Satu kumpulan lagi mad far'i. Mad asli itu yang kita baca dengan kadar 2 harakat. Manakala dalam kumpulan mad far'i, harakat dia berbeza-beza. Ada yang dibaca dengan 2, ada yang dibaca dengan 4, dan ada yang dibaca dengan 6. Yang ini kita akan jelaskan masa dalam persembahan PowerPoint nanti, insyaAllah. Untuk sebagai mukadimah ni kita kenalkan dulu. Yang dikatakan maknawi itu adalah dari segi makna lafaz tu sendiri yang harakat dia dipanjangkan. Begitu juga pada lafzi. Lafzi ni pula dia bagi lafaz pada kalimah tu sendiri. Baik. Untuk memudahkan kita nampak supaya yang berkitab dan yang ada nota yang boleh buat rujukan saya terus pada pertunjukan PowerPoint jadi kita terus boleh semak sekali lalu terus. Okey. Baik, sekejap saya nak ambilkan PowerPoint tu untuk memudahkan kita faham takut nanti baca kitab ataupun tengok pada nota nanti mungkin tak jelas Okey, sekejap saya nak ambil kita punya ni. Okey. Baik, kita mula terus pada sinilah. Yang mana ada kitab boleh buka kitab, yang mana ada nota boleh buka nota. Jadi untuk rujukan kitab-kitab tu nanti saya akan pandu suratnya. Baik untuk inilah untuk
orang kata supaya penyampaian dan pendengaran kita lebih selesa. Yang lain-lain tu tutup mic mutekan mic. Jadi tidak ada gangguan suara nanti. Baik. Okey. Sebelum tu kita tengok hadis sebuah hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhilallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang bermaksud memilih jalan yang ada padanya ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju syurga. Kamakol. Mudah-mudahan dengan apa yang kita buat malam ni kita duduk dalam satu majlis yang ada padanya ilmu, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan mudahkan jalan bagi kita untuk ke syurga. Amin ya Allah. Baik, tajuk malam ini kita di bab yang ke-7 di muka surat 130 berkaitan dengan mad far'i. Ini satu lagi kumpulan mad yang disenaraikan sebaris dengan mad far'i. Mad far'i satu kumpulan lagi, mad asli satu kumpulan, mad far'i satu kumpulan. Jadi pada nota yang saya edarkan tu, ditengok di muka awal tu ada rajah yang saya bekalkan tu. Yang tu boleh sebagai panduan bagi yang baru mengikuti kelas kita ni di muka muka surat 2. Kalau ada yang dah cetak nota tu mungkin mudah sikit lah. Kalau kita perhatikan di situ, itulah pecahan dia sebagai panduan. Baik. Objektif kita berkongsi ilmu ni adalah tujuan dia untuk melaksanakan hukum membaca Al-Quran secara bertajwid. Wajib kita baca Al-Quran dengan bertajwid bagi tujuan menyempurnakan bacaan. Dan apa yang kita kongsikan malam ini adalah mengikut riwayat Hafs an Asim melalui Tariq Shatibiyah. Iaitu satu lagi bentuk bacaan yang menjadi ikutan majoriti. Ada lagi berbagai-bagai bentuk bacaan yang kita biasa dengar. Tapi bagi pembaca Al-Quran, dia dimestikan membaca ikut satu wajah bacaan untuk sekali bacaan. Dia tak boleh mencampur adukkan bacaan. Contohnya mencampur adukkan bacaan pada hukum mad far'i yang kita nak belajar malam ni, dia ada bacaan 2 harakat, 4 harakat ataupun 6 harakat. Tapi dalam bacaan kita main ikut suka je. Patut baca 4, kita baca 2. Patut baca 6 harakat, kita baca 4. Jadi bentuk-bentuk bacaan ini ada pada qiraat yang lain. Jadi dalam bacaan Tariq Shatibi, dia tak mau begitu. Dia tak mau mencampur adukkan. Dia ada disiplin tersendiri. Jadi bagi mereka yang mencampur adukkan harakat contohnya adalah makruh tahrimi hukum. Larangan yang hampir kepada haram. Jadi elakkan mencampur adukkan bacaan. Jadi kita ikut disiplin bacaan dia, terutama pada harakat mad ni. Baik, sebelum tu kita tengok setiap apa yang kita buat ibadah yang bentuk bacaan ni mestilah ada rantaian ambilan dia, iaitu yang dipanggil sanad. Jadi bacaan Shatibi yang kita kongsi makan malam ni adalah bermula daripada ambilannya hingga ke Rasulullah melalui jalur Al-Hashimi, kemudian Ubaid bin As-Sabah, kemudian dari situ dia mengambil daripada Hafs bin Sulaiman. Hafs bin Sulaiman pula mengambil bacaan ni daripada Imam Asim. Imam Asim mengambil bacaan daripada Abi Abdul Rahman, dan Abdul Rahman mengambil bacaan daripada Ali bin Talib, dan Ali bin Abi Talib dia mengambil bacaan ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bacaan ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ambilan kita tu biar tepat sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pendengarkan pada sahabat-sahabat dia, dia ajar pada sahabat-sahabat dia,
Dan cara bacaan begitulah sampai kepada kita insya-Allah. Baik, sebelum tu kita tengok ciri-ciri tartil. Tartil di mana keindahan untuk membaca Al-Quran dengan betul, mestilah kita memahami tentang hukum-hukum hudud yang kita akan kongsi malam ni. Seterusnya kita mesti tahu tentang bacaan hukum-hukum gunnah, iaitu bacaan-bacaan yang ada hukum dengung. Kemudian dalam bacaan Al-Quran ada juga bacaan tafkhim dan tarqiq, iaitu bacaan yang perlu ditebalkan ataupun tafkhim dan perlu dinipiskan, iaitu tarqiq. Seterusnya kita mesti faham setiap huruf tu ada makhraj, iaitu rumah dia. Dan setiap huruf hijaiyahnya, huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran itu ada sifat-sifat dia. Tebal, nipis, ataupun ada hamas, qalqalah. Jadi itu semua sifat-sifat yang kita akan belajar nanti insya-Allah. Kemudian kita mesti faham juga tentang rasam dan dhab, iaitu tanda-tanda yang terdapat di dalam Al-Quran. Tanda baris dia yang melentang, yang syaddah, sukun, diamond, banyak tanda-tanda yang kita perlu tahu apa maksud yang melibatkan bacaan Al-Quran. Kemudian dalam bacaan juga kita mesti mahir dalam waqaf dan ibtida'. Waqaf dan ibtida' ni bermaksud cara kita nak berhenti, di mana tempat yang paling molek kita berhenti dan bagaimana nak memulakan balik bacaan. Bolehkah kita berhenti di mana saja atau bolehkah kita mula di mana saja? Sebenarnya dalam bacaan Al-Quran ada peraturan dia, tempat yang boleh berhenti, tempat yang dilarang berhenti, tempat yang berhenti yang dikatakan wakaf yang qabih, tempat wakaf yang diharamkan. Ada juga wakaf-wakaf pada kalimah kalla, kalimah bala, kalimah na'am, banyak lagi tempat-tempat yang kita akan belajar, terutama pada masa kita bertalaki nanti. Benda ni kita akan jumpa lah insya-Allah. Dan seterusnya yang terakhir, qiraat. Qiraat ni adalah bacaan-bacaan tertentu bagi kalimah-kalimah tertentu. Ada beberapa tempat nanti kita jumpa dalam Al-Quran, kalimah tu bukan dibaca sebagaimana faham kita. Dia ada bentuk bacaan tersendiri. Contoh, perlu dibaca dengan tashil, perlu dibaca dengan ismam, atau perlu dibaca dengan imalah. Yang tu Jadi masa talaki nanti insya-Allah kita akan kongsikan. Tak jalan pula dah. Sekejap tak bergerak pula. Okay. Kita di bawah tajuk mudud Mudud ni mana hukum-hukum mat lah yang di dalam bacaan Al-Quran ada banyak Kita akan tunjukkan nanti. Ini dia hukum mudud Untuk memahami hukum mat, kita mesti faham huruf-huruf mat tu dahulu. Dalam Al-Quran, dalam ilmu tajwid, huruf mat terdiri daripada alif, waw dan ya. Jadi kalau kita jumpa dalam Al-Quran alif, waw dan ya ni tidak berbaris, itu huruf mat lah. Jadi pada huruf mat ni lah yang perlu dipanjangkan sama ada 2 harakat, 4 harakat ataupun 6 harakat. Dia di dalam keadaan tidak berbaris. Baik, contoh dia, bagi huruf alif, huruf sebelumnya berbaris fathah, baris atas. Maka dibaca qa, panjangkan pada huruf alif. Begitu juga pada ya yang tidak berbaris, huruf sebelum ya tu berbaris kasrah atau berbaris bawah. Ki dipanjangkan pada suara ya tu. Begitu juga kalau pada huruf waw, huruf sebelum waw tu berbaris dhammah atau berbaris hadapan. Maka dipanjangkan pada baris hadapan tu 2 harakat. Yaku contoh dia. Ini pada bacaan 2 harakat. Untuk malam ni, bacaan alif mat, waw mat ataupun ya mat ni perlu dibaca dalam keadaan 2 atau 4 atau 5 atau 6 harakat. Yang itu yang kita nak tengok nanti. Baik, kita tengok satu-satu dulu. Baik, sebelum tu kita tengok apa makna mat. Pada bahasa, mat bermaksud penambahan atau pemanjangan. Tapi yang kita nak faham adalah pada apa yang dikatakan mat itu ialah memanjangkan suara dengan salah satu daripada huruf mat atau huruf lin. Huruf mat tadi alif waw ya. Bila dia kata huruf lin adalah huruf waw dan ya yang dalam keadaan ada tanda sukun di atas dia. Ada tanda mati.
Itu dinamakan waw lin ataupun ya lin. Kalau waw mad atau ya mad, dia tidak membawa baris, dia kosong aja atas. Itu je beza sikit ya. Jadi cara bacaan dia pun berbeza. Nanti kita tengok ya. Baik, seterusnya daripada huruf-huruf mad itulah yang membina tentang bacaan sama ada 2 harakat atau bacaan 4, 5 harakat atau boleh dibaca 2, 4, 6 ataupun dibaca 6 harakat saja. Ini kita akan jelaskan satu persatu nanti insya-Allah. Baik. Inilah dia ya keseluruhan hukum-hukum mad yang ada di dalam ilmu tajwid. Ya, pada mad asli yang kita dah bahaskan sebelum ni ada 4 nama, iaitu mad asli mutlak, mad asli harfi, mad silah sughra atau mad silah qasirah dan juga mad iwad. Kumpulan mad asli ini semua dibaca 2 harakat. Jangan baca kurang daripada 2 harakat ataupun lebih hulu. Cukup sekadar 2 harakat. Dan satu lagi pecahan pada hukum mad ialah mad far'i. Mad far'i ni dia ada 2 keadaan ya. Satu dibaca panjang kerana maknawi, satu dibaca panjang sebab lafzi. Ya. Nanti kita tengok maksud-maksud dia tu. Dan di bawah mad maknawi tu ada 2 hukum mad di bawah tu, iaitu mad tarbiyah dan mad ta'zim. Ya. Yang tu kita akan tengok nanti satu persatu. Dan di bawah lafzi pula banyak hukum-hukum di bawah tu yang kalau ada dalam nota tu boleh semak nanti untuk kepahaman. Baik. Secara ringkasnya mad asli dia berlaku tanpa sebab. Jadi mad asli ni baca 2 harakat, kenapa? Tak ada sebab. Memang dia datang macam tu. Dia datang dengan suara 2 harakat pada alif, waw ataupun ya. Yang sana kita tengok tadi ada 4 hukum dan wajib dibaca dengan 2 harakat, jangan lebih. Pada kumpulan mad far'i, dia ni berlaku dengan sebab. Yang ni yang kita nak tengok malam ni. Sama ada selepas mad dia berjumpa hamzah atau dia berjumpa dengan sukun. Di sana ada 9 hukum campur satu. Satu lagi kita tengok nanti apa sebab dia disebut 9 campur satu. Dan kadar bacaan dia ada yang dibaca 2, ada yang dibaca 4 atau 5 dan ada yang dibaca dengan 6 harakat sahaja. Seterusnya kita tengok mad asli kita dah bahaskan pada pertemuan yang lepas minggu lepas. Untuk malam ni kita tumpukan kepada mad far'i dalam kitab bab yang ke-7 di muka surat 130. Baik, sebelum tu bila baca Al-Quran kita pastikan pada huruf alif mad. Dia ni ada 2 suara Satu ada kala perlu dibaca dengan tebal, ada masa perlu dibaca dengan nipis pada alif mad. Iaitu apabila alif mad huruf sebelum dia huruf isti'la. Isti'la ni mana sifat huruf, iaitu tebal. Kalau sebelum alif mad huruf qaf contohnya, maka alif mad tu hendaklah disebut tebal. Qa ataupun kha, gha, gha, ta, da dan sa. Begitu bunyi dia kalau ada alif mad. Tetapi kalau sebelum alif mad tu huruf istifal. Huruf istifal ni huruf yang dibaca dengan tipis. Maka alif mad tu ditipiskanlah bunyi dia. Contoh situ baki daripada huruf-huruf hijaiyah tu semua dikenali sebagai huruf-huruf istifal. Dalam Al-Quran kita ada 28 huruf hijaiyah. Daripada 28 tu 7 daripada huruf isti'la. Itulah tadi tu. Sad, dad, ta, za, qaf, ghain dan kha. Dan baki itu adalah huruf istifal. Jadi tak tulis di sinilah. Kita tahulah tolak je 28 tolak 7 tinggal 21. Itu semua huruf istifal. Perlu dibaca nipis kalau dia mendahului huruf alif mad dan dia berbaris fathah. Cuma pada ra ni dia kategori huruf istifal tapi hak dia disebut dengan tebal apabila dia berbaris fathah. Ra. Jangan disebut ra. Itu salah ra. Diimalahkan dia, tak boleh. Baik, contoh dia di sini apabila sebelum alif itu huruf istifal. Ha ni huruf istifal berbaris fathah. Maka alif mad tu boleh dibaca dengan 2, 4 atau 6 harakat.
dinamakan hukum ma'rif disukun lah. Tapi yang kita nak sebut malam ni suara alif mat tu. Ya. Cara baca dia, auzubillahi minasyaitonirrajim. Yuqallibullahu al-laila wan-nahar. Kekalkan ha. Jangan baca yuqallibullahu al-laila wan-nahar. Nahar, tak mau. Dia mesti ha ataupun separuh tebal separuh nipis. Contoh wan-nahar. Bila nak matikan ra tu, alif tu separuh dia ambil nipis, separuh tebal. Itu pun salah. Okey, pada alif mat ni kalau sebelum dia huruf tebal, huruf short contohnya, maka tebalkanlah. Inna fi dhalika la'ibratan liulil absar. Kekalkan absar. Jangan dinipiskan pula ya. Liulil absar. Short tu jadi nipis, jadi huruf sin. Itu pun salah ya, elakkan. Baik, mat far'i kita tengok hukum mat far'i seterusnya dalam ni, iaitu mat far'i adalah apabila berlaku dengan sebab. Sebab dia selepas mat, kita tahu tadi mat adalah terdiri pada huruf mat, alif, waw, ya. Apabila alif sebelumnya fathah, huruf berbaris fathah. Kalau waw, huruf sebelumnya berbaris dhammah, baris depan. Kalau ya, huruf sebelumnya berbaris kasrah atau baris bawah. Itu mat. Selepas mat, dia berjumpa sama ada huruf hamzah atau dia berjumpa dengan huruf yang sukun. Itulah kategori mat far'i. Ya. Jadi bila dia masuk dalam kumpulan mat far'i, dia tak bolehlah dibaca dengan 2 harakat lagi. Kena dipanjangkan 4 atau 5 harakat ataupun 6 harakat. Baik, di situ ada 9 hukum campur 1 hukum. Mana ada 10 keseluruhannya yang boleh dibaca dengan, ada yang dibaca dengan 2 harakat, 4, 5 ataupun 6 harakat. Kita tengok nanti contoh. Baik. Untuk malam ni mat far'i yang berlaku dengan sebab sama ada dia berjumpa dengan hamzah atau dia berjumpa dengan sukun. Dia ada 2 kumpulan hukum di situ pula. Dipecah. Satu hukum disebut maknawi dan satu lagi lafzi. Pada maknawi ada 2 nama hukum pula di bawah tu, dipecahkan lagi. Satu dinamakan mat tabriyah, satu lagi dinamakan mat ta'zim. Manakala dalam lafzi ni ada lagi selepas mat tu sama ada dia berjumpa sukun, lain nama dia. Kalau selepas mat tu dia berjumpa hamzah, lain pula nama dia. Dan lain pula harakatnya. Yang ni yang kita nak tengok malam ni. Baik. Seterusnya kita tengok untuk malam ni, kita sukun ni kita tinggalkan dulu. Iaitu selepas mat dia berjumpa dengan sukun. Kita tak mau bahas malam ni Kita ambil yang ini saja. Iaitu maknawi yang dinamakan mat tabriyah tu mana rupa dia, yang dinamakan mat ta'zim tu mana rupa dia. Begitu juga dari segi kategori lafzi tu tadi, selepas mat dia berjumpa hamzah, apa pula nama-nama hukum dia. Baik, kita tengok satu persatu. Sebab maknawi iaitu memanjangkan bacaan kerana menafikan sesuatu secara mubalaghah, iaitu bersungguh-sungguh. Itu dia itu yang dia katakan sebab maknawi. Memanjangkan suara mat, sama ada alif mat ke, waw mat ke, ya mat ke, melebihi panjangannya lebih pada 6 harakat. Itu maksud dia. Sebab dia kerana dia bersungguh-sungguh untuk menafikan pada maksud ayat itu. Dia ada dua hukum situ, mat ta'zim dan mat tabriyah. Okey, kita tengok satu persatu yang dikatakan mat ta'zim. Pada kalimah la ilaha illahu. Pada kalimah la tu, kalau ikut bacaan kita 4 harakat. Tetapi bila dikategorikan sebagai mat ta'zim, la tu dibaca panjang sungguh. La ilaha illa. Contoh dalam azan masa melakukan azan tu, pada kalimah la tu kan dipanjang sangat untuk memanggil. Itu satu Jadi kalimah la tu yang dikatakan mat ta'zim apabila dia membaca dengan panjang melebihi 4 harakat ataupun 6 harakat. Tetapi perlu diingat di sini dalam
Tariq Shatibi, kalimah ini la ilaha illahu ataupun la ilaha illallah ni, pada la tu dia kekal sebagai mad munfasil. Kena ingat Jadi kita tidak, dalam qiraat kita tidak ada mad ta'zim. Jangan kita baca pula. Nanti bila jumpa ini nak bagi tahu sebagai tambahan ilmu saja Nak bagi tahu kalau orang kata mad ta'zim tu apa? Inilah yang la yang dalam kalimah la ilaha illahu tu ataupun la ilaha illallah tu, pada kalimah la tu yang dibaca panjang, lebih 4 atau lebih 6 harakat. Itu maksud dia. Tetapi dalam bacaan kita tak jumpa lah. Kita tak akan baca begitu. Jangan terpengaruh pula. Ini nak bagi tahu saja supaya kita kenal Dan satu lagi mad tabriyah. Mad tabriyah ni baca pada kalimah la tu juga. Kalau kita perhatikan la tu, kalau dah belajar pada mad asli dulu, dia kekal sebagai mad asli kan. Tetapi ada qiraat yang membaca pada la tu panjang, iaitu menafikan. Itu kata dia bersungguh-sungguh menafikan. La raiba fi. Kalau kita baca 2 harakat sajalah. Tapi setengah qiraat la tu dia ambil panjang sangat. La raiba fi. Dia pasal apa? Dia nak menidakkan sesuatu. Itu maksudnya Begitu juga pada kalimah la jarama, pada wala maradda lahu, la siyata fiha. Pada la tu sendiri dia sebut mad tabriyah. Dalam bacaan kita kenali dia sebagai mad asli mutlak, tidak dipanjangkan. Janganlah baca panjang tu kalau jumpa ayat ni. Ni nak bagi tahu saja sebagai ilmu. Baik. Itu mad dari segi maknawi selesai Maknawi mana dari segi makna tu saja dipanjangkan pada alif mad tu. Bukan sebab apa pun. Tetapi dari segi lafzi ni yang paling banyak yang kita perlu tahu Di sana ada pertemuan selepas mad dia bertemu hamzah, selepas mad dia bertemu sukun. Untuk malam ni, yang ni kita tinggalkan dulu. Selepas mad bertemu sukun. Pasal apa? Selepas mad dia bertemu sukun, ada 2 sukun. Satu sukun asli, satu sukun arid. Jadi kita jangan pening-pening dulu malam ni. Kita tumpu pada satu keadaan saja. Selepas mad, dia bertemu dengan hamzah. Bila selepas mad, hukum mad tu, dia bertemu hamzah, ada 4 hukum yang berlaku di situ. Pertama, mad muttasil, dinamakan mad muttasil. Yang kedua dinamakan mad munfasil. Dan yang ketiga dinamakan mad silah kubra. Seterusnya yang keempat dinamakan mad badal. Jadi kita akan tengok satu-satu hukum ni dan macam mana bacaan pada huruf mad tu. Tentang harakat huruf mad. Ini penting sangat Kita tak mau kita baca ikut faham dulu tak mau. Kita tengok betul-betul. Alif mad, waw mad, ya mad perlu dibaca 2 ke, 4 ke ataupun 6 harakat. Pastikan yang tu. Okey, kita tengok satu persatu dulu Ini contoh-contoh pada mad badal kalimah dia. Pada mad silah kubra, pada mad muttasil dan juga pada mad munfasil. Ini secara umum. Bagi memudahkan kita faham, kita pecahkan satu persatu, tengok keadaan dia yang sebenar macam mana. Okey, bagi mad muttasil. Yang pertama ni mad muttasil, kita tengok macam mana keadaan dia. Kita faham ni dulu, mad muttasil adalah hukum mad bertemu hamzah di dalam satu kalimah. Bermaksud selepas hukum mad, selepas huruf alif mad, waw mad ataupun ya mad tadi, dia bertemu dengan hamzah. Dan pertemuan itu berlaku dalam satu kalimah. Dan dia dibaca 4 atau 5 harakat ketika wasal dan boleh dibaca juga 4, 5 atau 6 harakat ketika waqaf. Itu keadaan Jangan ketika wasal kita baca 6 harakat. Ketika wasal dibolehkan 4 atau 5 harakat. Kalau ketika waqaf boleh pilih nak baca 4 boleh, nak baca 5 boleh, nak baca 6 pun boleh. Namun begitu, dalam bacaan Shatibi yang kita duk amal ni, ketika wasal biasakan dengan 4 harakat. Dan begitu juga ketika waqaf boleh pilih nak ambil 4 atau 5 atau 6. Seloknya ambil 6 ketika waqaf. Ketika wasal
pilih yang 4 harokat tu. Yang 5 harokat ni untuk Imam Taisir, yang ada Imam Taisir dibenarkan sampai 5 harokat. Kenapa begitu? Sebab ulama qura' dia menitik berat sangat tentang harokat ni. Maksud dia kalau dia kata 4 harokat tu, 4 harokat lah, tak boleh kurang. Jadi bagi yang bermasalah untuk baca dengan 4 harokat, dia kata tak apalah, ambillah 5 harokat. Tetapi jangan kurang pada 4, itu maksud dia. Tapi kalau bacaan kita tu memang orang kata tepat 4 harokat, memadailah ambil 4 harokat. Tak payah dipanjangkan. Baik, ini contoh dia, contoh pada mad muttasil. Kita perhatikan di situ as-sama'u tu, yang dalam bulatan tu, nampak tak? Ma tu mad, alif, sebelum dia mim berbaris fathah. Itu mad asli lah. Selepas mad asli dia berjumpa dengan hamzah, hamzah tu dalam satu kalimah. Macam mana kita tahu hamzah tu dalam satu kalimah? Hamzah tu duduk dia sebaris itu mad muttasil lah tu, ataupun kita kenali mad wajib muttasil. Dibaca di situ boleh baca 4, 5 ataupun 6 ketika waqaf. Kalau kita wasal, ambil 4 harokat. Contoh, antum asyaddu khalqan amis sama'. Kita berhenti situ Kalau kita nak wasal, ambil 4 harokat cukup. Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Begitu jugalah dengan ayat seterusnya. Kita nampak di situ mad dia di dalam bulatan ayat yang kedua tu daripada liyasu'u tu. Nampak su itu mad asli. Sin berbaris dhammah, selepas dia waw mad, waw yang kecil tu. Itu waw mad lah tu. Su lah. Dia berjumpa hamzah yang merah tu. Di dalam satu kalimah lah tu. Di sini mad mutasil. Jadi mad mutasil ni hati-hati kita boleh temui mad mutasil ataupun mad wajib mutasil ni boleh jadi dia berada di hujung kalimah, boleh jadi berlaku yang mad mutasil tu di tengah kalimah. Macam contoh yang pertama tu, dia berlaku di akhir kalimah, as-sama'u. Tetapi yang contoh yang kedua tu dia berlaku di tengah kalimah. Jadi takut kita tak perasan. Jadi dalam keadaan ini bacalah 4 harokat. Jangan baca 2. Okey, seterusnya kita tengok mad mutasil ni tentang maklumat dia sedikit. Perkataan mutasil bermaksud bersambung. Dari segi istilah bermaksud hukum mad yang bersambung dengan hamzah dalam satu kalimah yang sama. Bila mad bertemu hamzah dalam satu kalimah, itu mad mutasil lah nama dia, ataupun mad wajib muttasil. Huruf hamzah terletak sebaris dengan huruf alif atau waw atau ya mad tadi. Dia duduk sebaris saja. Boleh dikenali apabila terdapat tanda melintang di atas salah satu huruf mad tadi itu. Dan selepasnya hamzah. Bila kita tengok atas alif atau waw ataupun ya ada tanda melintang, selepas itu hamzah duduk selantai dengan dia, sebaris dengan dia. Itu mad muttasil lah. Dibaca 4 harokat. Paling kurang 4 harokat. Kalau waqaf, boleh diambil 4, 5 ataupun 6 harokat. Yang itu yang kita nak faham. Baik hukum mad muttasil ni adalah wajib hukum bacaannya. Wajib di sini bermaksud mesti dibaca melebihi 3 harokat. Iaitu bermula daripada 4, 5 atau 6. Kurang daripada itu tak boleh. Dia tak bagi. Itu dia kata wajib tadi. Wajiblah 4, 5 atau 6 harokat. Ini adalah kerana wajib membacanya dengan 4, 5 harokat ketika wasal. Kalau wasal ambil 4, jangan 6. Ataupun 5. 5 ni dia takut kalau kita tak boleh nak sukat 4 harokat. Itu dibenarkan sampai 5. Kalau boleh kita sukat 4 harokat, memadai 4 harokat. Itu yang paling elok. Adalah dilarang membaca dengan kadar panjang 2 harokat. Seperti mana yang diriwayatkan melalui sanad Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud salah seorang sahabat. Jadi dia tak bagi. Pada mad wajib muttasil ni jangan baca 2 kata dia. Jadi hati-hatilah Baik, seterusnya kita tengok kadar harokat mad muttasil ni dibaca baca panjang 4 atau 5 harokat
jika diwasalkan pada hamzah, mana kita terus sambung, dan dibaca panjang 4, 5 atau 6 harakat jika diwakafkan pada hamzah. Jadi dimatikan hamzah tu, mana pada huruf mat tu yang nak dipanjangkan. Ingat bila dia kata pemanjangan harakat, dia adalah pemanjangan pada huruf mat, sama ada huruf alif, waw ataupun ya. Banyak berlaku kesilapan terutama dalam mat harfi. Nanti kita akan jumpa, saya akan tunjuk contohkan nanti pada pertemuan akan datang. Baik di sinilah contoh dia, macam hunafa wa yuqimus solah. Jadi pada fa tu boleh baca 4, boleh baca 5. Jangan baca 6. Kalau yang eloknya baca 4 cukup. Dan begitu juga seterusnya dia berlaku di tengah-tengah kalimah. Nampak siat tu. Si itu mat, atas ya tu terdapat melintang. Itu bukan baris itu tanda mat yang perlu dibaca panjang. Kebetulan dia berjumpa dengan hamzah dalam satu kalimat, maka ya tu perlu dipanjangkan 4 harakat paling kurang. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuh. Panjangkan begitu. Jangan dipendekkan 2 harakat. Dilarang oleh Ibnu Mas'ud. Begitu juga kalau dia berada di hujung kalimah. Di sini kalau nak wakafkan bolehlah ambil 4, 5 ataupun 6. Minal khairi wa ma massaniyas su'. Boleh. Dia berada di hujung kalimah, di hujung ayat ni, boleh jadi dia berada di tengah-tengah bacaan kita. Dia belum sampai ke nombor ayat lagi. Jadi sama, hukum bacaan dia sama. Tak semestinya sampai nombor ayat baru kita nak panjang, tak. Bila kita berjumpa dia berada di tanda wakaf, wakaf jaiz contohnya, jim tu, itu wakaf jaiz, ataupun pada sod lam ya, atau qaf lam ya, itu di hujung ayat lah tu. Mana kita boleh wakaf pada situ 4, 5 ataupun 6. Baik, ini matan daripada Syekh Muhammad Al-Ibari. Dia kata apa? Dan wakafkanlah olehmu akan mat mutasil dengan 4 dan 5 harakat serta 6 harakat. Mana boleh pilih, kata dia. Sekiranya kamu ingin menunjukkannya. Matan dia. Baik, seterusnya kita tengok pada mat mutasil. Huruf mat bertemu hamzah dalam satu kalimah ni boleh didapati di akhir dan di tengah kalimah. Ni banyak kita jumpa, kadang-kadang kita tak perasan. Kalau di akhir kalimah tu dah as-sama'u tu, ma berjumpa dengan hamzah. Di tengah kalimah al-malaikah tu, la tu mat, dia berjumpa dengan hamzah. Walaupun hamzah kita nampak dia duduk di bawah ya, rumah ya, tapi dia masih dalam satu kalimah. Bentuk penulisan saja begitu. Ini juga wajib dibaca dengan 4 harakat. Ini contoh-contoh dia dia berada di akhir kalimah. Akhir kalimah dengan akhir ayat jangan silap jangan confuse pula. Akhir kalimah, mana kalimah tu lah si'a tu satu kalimah. Ayat daripada walamma ja'at tu sampailah bihim. Itu ayat. Satu ayat. Maksud dia dalam kalimah tu pada ke si'a tu. Jadi mat wajib ni dia boleh berlaku di hujung kalimah ataupun di tengah kalimah tu yang dah tunjuk tadi. Ini contoh dia berada di tengah kalimah. Walaupun kalimah tu berada di hujung ayat, tapi mat wajib berlaku di tengah kalimah. Di hujung ayat tu. Jadi di sini bolehlah kita bacakan dia 4 atau 5 atau 6 harakat. Ini juga dia di sini. Dia dalam satu ayat, tetapi kebetulan sampai mak wajib tu dia ada tanda wakaf di situ. Wakaf ni bolehlah berhenti. Kalau berhenti ambil 6 boleh. Tapi kalau nak sambung terus kita rasa menapas kita sampai pada banaha, jadi as-sama tu ambil 4 harakat. Contoh, antum asaddu khalqan amis sama'u banaha. Boleh ambil 4 harakat saja. Begitu juga dengan si'at ni tadi, terpulang pada kita. Bila keadaan wasal, elok ambil 4 harakat. Jangan ambil 3 ataupun 2 lagi lah, tak boleh. Ini contoh-contoh ayat yang ada dalam hukum mat muttasil. Di tengah-tengah kalimah berlaku yang pertemuan mat dengan hamzah di tengah kalimah al-malaikah. Baik, bentuk-bentuk mat muttasil ni ketika wakaf. Kita nak kongsi sedikit bagaimana kita nak mewakafkan mat muttasil ni. Jadi kalau kita nak semak dalam kitab ni dia ada juga dia bagi tahu
di muka surat 136 di mana ada kitab tu boleh tengok di muka surat 136 dia ada bagi contoh cara-cara kita nak wakafkan pada hukum mat wajib mutasil ni dalam keadaan-keadaan tertentu. Baik. Terdapat 16 wajah ataupun 16 cara yang harus bagi mat mutasil arid lil sukun ketika wakaf. Mana bila kita wakaf dia disebut mat mutasil arid lil sukun. Bila kita wakafkan dia. Dia berlaku dalam 3 keadaan yang berasingan. Iaitu berpandu pada baris hamzah tu. Hamzah tu berada di akhir kalimah dan kita nak wakafkan pada hamzah tu. Jadi kita tengok baris hamzah tu. Dia baris fathah ke, baris kasrah ke ataupun dhammah. Ataupun maksud fathah ni dia baris atas ke, baris bawah ke atau baris depan huruf hamzah tu Jadi boleh diwakaf dengan beberapa wajah. Kita tengok satu persatu. Sama ada kita nak wakafkan dia secara sukun mahad, raum atau ismam. Sukun mahad ni maksud dia sukun biasalah. Kita matikan hamzah tu terus. Hamzah tu dalam keadaan mati bunyi dia. Raum ni pula hamzah tu dibariskan sedikit. Dan ismam ni pula hamzah tu dibuncungkan bibir. Dalam keadaan-keadaan tertentu. Bukan semua boleh begitu Kita tengok satu persatu yang mana yang boleh diwakaf secara sukun mahad, yang boleh diwakaf secara raum, yang boleh diwakaf secara ismam. Baik. Ini dia Contohnya dia berlaku di sini. Di tengah kalimah. Kenapa dia datang kemari pula ni? Okey. Kita tengok, kita nak wakaf pada kalimah as-samaa tu Bila hamzah berbaris fathah atau hamzah tu berbaris atas, kita nak wakafkan pada hamzah tu, maka kita boleh wakaf dengan 3 cara sahaja. Iaitu sukun mahad dia panggil tadi. Sukun mahad ni mana sukun lah, kita matikan hamzah tu. Jadi boleh diwakaf dengan 3 cara bacaan. Di mana pada ma tu, alif mad pada as-sama tu, ma tu boleh dibaca 4 atau dibaca 5 atau dibaca 6. Baru kita matikan hamzah tu. Yauma natawis sama. Itu 4 harakat. Kalau nak baca 6, yauma natawis sama. Atau nak boleh 5 pun boleh. Jadi ada 3 wajah kita boleh wakaf kalau hamzah tu berbaris fathah. Okey, kita tengok pula kalau hamzah tu berbaris dhammah ataupun kasrah. Macam mana bunyi dia pula Baik, kalau hamzah tu berbaris bawah, baris kasrah. Kita boleh tambah 2 lagi selain daripada kita matikan hamzah macam yang pertama tadi iaitu haula. La tu boleh baca 4, 5 atau 6, dah 3 wajah. Kita boleh tambah 2 lagi wajah apabila hamzah tu berbaris kasrah. Iaitu pada la tu dibaca 4 harakat boleh, dibaca 5 harakat boleh, tapi dengan cara raum. Raum ni apa? Dibariskan hamzah yang baris bawah tu dengan lemah baris bawah tu. Sekadar 1/3 harakat. Antara dengar tak dengar je bunyi baris hamzah tu. Contoh haulai wala ilaha ulai. Itu sedikit aja. Jadi la tu boleh ambil 4 harakat, boleh ambil 5 harakat. Kemudian kita bariskan hamzah tu 1/3 harakat pula. Sikit je dengar. Itu yang ini nak dapatkan bacaan yang tepat mesti bertalaki Di sini kita cuma nak terangkan dulu bagi nampak dulu. Jadi masa talaki ni cuba jumpa je hukumnya ni, cuba baca secara raum kita nak ambil ilmu. Baik, seterusnya kita tengok kalau hamzah tu pada dhammah pula. Kita boleh tambah 3 lagi bentuk bacaan selain daripada yang tadi yang dimatikan secara yang dibaca secara sukun mahad tadi ataupun semata-mata sukun, ataupun kita boleh raumkan dia, kita boleh tambah lagi dengan ismam. Baik.
Kalau baca secara sukun mahat atau sukun semata-mata, biasalah kita matikan apa ni hamzah tu ya. Wa ma massani yasu. Matikan hamzah. Itu biasalah yang kita dah faham. Jadi su tu boleh ambil 4, 5 atau 6 harakat. Cuma raum ni nak tunjuk kalau berbaris dhammah macam mana nak diraumkan dia. Ya. Iaitu su tu ambil 4 harakat atau 5 harakat juga, tak boleh lebih 6 ya. Mesti ambil 4 atau 5 sahaja. Kemudian hamzah yang berbaris dhammah baris depan tu dibariskan sedikit bunyi dia. Ya. Contoh minal khairi wa ma massani yasu. Ada sedikit di ujung tu. Itu bacaan raum nama dia. Kalau baris bawah tu i, ya. Baris kalau dia baris dhammah bariskan sedikit. Dan kita boleh tambah lagi 3 bentuk bacaan secara ismam. Ismam ni pada su tu boleh dibaca 4, 5 ataupun 6 harakat, tetapi hamzah tu tidak berbunyi. Ya, jangan dimatikan hamzah dengan suara mati, suara sukun ataupun dibaris berbunyi suara baris. Ya, cuma pada hamzah tu dimuncungkan saja bibir. Itulah ismam nama dia. Ya. Contoh minal khairi wa ma massani yasu. Dia dengar su. Lepas tu munculkan bibir, kekalkan. Itulah baca ismam. Nanti saya akan tunjuk lagi pada pertemuan pada hukum-hukum yang lain bagi kita nampak. Tapi untuk mudahkan bacaan kita sukun macam biasa ajalah. Tapi ini sebagai ilmu. Takut orang baca esok kita tengok pelik pula kan. Jadi bila kita dah nampak malam ni, kalau orang baca begitu kita fahamlah. Baik, seterusnya kita tengok pada mad munfasil pula Jadi pada mad muttasil tadi dah selesai bagaimana nak mengenali dia dan macam mana bacaan ketika waqaf. Pada mad munfasil pula bagaimana keadaannya. Jadi untuk mengenali mad munfasil, mad berjumpa dengan hamzah dalam 2 kalimah di sini itu dah contoh dia tu. Baik, dia kata hukum mad bertemu hamzah di dalam 2 kalimah. Iaitu selepas mad dia berjumpa dengan hamzah. Dan keadaan ini dibaca 4 atau 5 harakat. Tidak ada 6 harakat di situ ketika wasal dan dibaca 2 harakat ketika waqaf. Kita tengok contoh dia macam mana nanti. Kita fahami dulu apa itu mad munfasil. Perkataan munfasil bermaksud berpisah. Kalau muttasil tadi bersambung, munfasil ini dia berpisah. Dari segi istilah bermaksud hukum mad yang terpisah ataupun berpisah dengan hamzah dalam 2 kalimah. Jadi pertemuan ini berlaku dalam 2 kalimah. Mad tu satu kalimah yang lain, hamzah tu pada dalam kalimah yang lain. Jadi huruf hamzah terletak di atas huruf alif. Itu satu lagi tanda dia nak kenal. Selepas mad dia bertemu dengan hamzah, hamzah tu duduk di atas alif. Jadi boleh dikenali apabila terdapat tanda melintang di atas salah satu huruf mad, iaitu huruf alif, waw ataupun ya, ada tanda melintang di atas dia. Dan selepas dia huruf hamzah duduknya di atas huruf alif, hamzah tu. Kita tengok contoh seterusnya, inilah dia tadi ni. Au aknantum fi. Fi tu mad, yang anfusikum tu kalimah yang berasingan. Ini 2 kalimah lah. Fi satu kalimah, anfusikum tu satu kalimah. Jadi di sini dia kata tadi, kalau kita berhenti pada mad ni baca 2 harakat. Kalau sambung, mad ni dibaca dengan 4 harakat. Jadi tanda nak mengenal dia kata ada nampak tanda melintang di atas ya ni. Fi ni atas ya tu ada melintang. Itu bukan baris ya itu tanda mad. Dia kata tanda mad ni dibaca panjang lah. Itu maksudnya. Cuma kalau kita berhenti pada fi, jangan baca panjang. Ada juga yang bila berhenti pada mad munfasil ni, pada dia berhenti di situ dia baca panjang. Bila tanya kenapa panjang? Kerana ada tanda melintang atas mad. Okey, betul. Tapi ketika waqaf baca dengan 2 harakat. Contoh. Au aknantum fi 2 harakat sudah. Pasal kita nak berhenti. Kalau sambung baru ambil 4 harakat. Au aknantum fi anfusikum. Begitu bentuk bacaannya. Berhenti dengan 2 harakat, kalau sambung baru ambil 4 harakat. Itu mad munfasil. Okey.
Dalam mad munfasil ni ada satu hukum yang dikenali sebagai mad munfasil hukmi. Dia masih dalam munfasil juga, ya, mad munfasil, tapi dia dikategorikan sebagai munfasil hukmi. Di mana kita nak kenali dia di sini. Ya. Munfasil hukmi ni ialah sebahagian daripada mad munfasil. Wajib dibaca dengan kadar mad muttasil. Tu nampak ya. Ingat ni, statement ni penting ni. Dia tu mad munfasil. Tapi mad munfasil kita faham berhenti 2 harakat, sambung 4 atau 5 harakat. Tetapi pada munfasil hukmi ni wajib dibaca dengan kadar mad muttasil tanpa memutuskan bacaan pada perkataan yang pertama. Mana pada mad tu tak boleh berhenti. Kena baca terus macam mad muttasil. 4 atau 5 harakat. Ya. Hukum mad bertemu dengan huruf hamzah seolah-olah dalam satu kalimah. Itu masalah dia tu. Dia macam mad wajib ya, macam dalam satu kalimah. Tapi sebenarnya dia pertemuan itu berlaku dalam 2 kalimah. Contoh dia di sini. Pada antum dengan haula tu. Okey, ha tu satu kalimah berasingan. Antum kalimah yang lain. Jadi pada ha ni mesti dibaca 4 atau 5 harakat. Jangan baca 2. Itu maksudnya ya. Tak boleh baca 2 harakat pada ha antum haula'i hajajtum. Kita baca pendek, tak mau. Di sini munfasil hukmi mesti dibaca dengan harakat muttasil, iaitu 4 harakat pada tidak. Ya, baca panjanglah dan dilarang berhenti pada ha tu. Contoh ha, kita berhenti baru nak sambung. Antum haula, contoh. Tak boleh macam tu ya. Mesti disekalikan bacaan dia. Ha antum haula hajajtum fi ma lakum bi. Sekali kan begitu Begitu juga pada contoh pada ya ayyuhan nas. Satu lagi pada ya Ibrahim Satu saya tak masukkan contoh ayat tu, tapi itu samalah Jadi bila kita nampak kalimah ha antum haula itu munfasil hukmi, ataupun ya ayyuhan nas ya Ibrahim itu munfasil hukmi. Pada ya, pada ha jangan baca 2 harakat. Walaupun dia itu mad munfasil, tapi dalam bacaan tak boleh dibaca dengan 2 harakat. Pada ha tu dinamakan ha tanbih. Ha tanbih, ha peringatan Pada ya tu disebut ya nida. Ya nida dia bermaksud ya seruan. Sesuatu yang kita nak seru tu dia dipanjangkan bacaannya suara kita dipanjangkan. Wahai manusia, kata dia. Begitulah contoh dia Jadi kita boleh menyeru sesuatu tu mesti dipanjangkan suara kita dulu. Itu maksud dia. Baik, itu munfasil hukmi. Kita tengok seterusnya pada mad silah kubra. Satu lagi mad yang duduk di dalam mad far'i yang berlaku selepas mad bertemu dengan hamzah. Iaitu hukum yang ketiga dia adalah mad silah kubra. Mad silah kubra ni apa? Ha simpul ataupun ha domain ataupun ha kinayah. Itu ha kinayah ni ha gelaran Kalau ha domain ni ha ganti nama. Itu maksud dia. Bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Macam mad munfasil juga tadi iaitu pada ha simpul ni dia bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Pada ha simpul tu ada huruf mad. Dibaca dengan kadar 4 atau 5 harakat ketika wasal sahaja. Waqaf tidak ada harakat di situ. Saya contohkan nanti biar kita faham. Kita faham ni apa itu mad silah kubra Ha simpul ataupun ha domain ataupun ha kinayah tadi tu bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Dengan syarat ha domain itu terletak antara 2 huruf yang berbaris. Ambil statement ni nanti kita tengok pada contoh ayat nanti. Mana ha domain tu tadi, ha domain ni kalau nak faham dia ha macam telinga cawan tu. Dalam Al-Quran kita nampak macam telinga cawan tu, itu ha domain lah tu. Dia mesti terletak di antara 2 huruf yang berbaris. Kemudian dan diikuti oleh waw kecil atau ya kecil. Waw sorir atau ya sorir, iaitu ya waw kecil tu ataupun ya yang tajam tu, yang bentuk tajam tu. Itu ya sorir. Yang terdapat tanda melintang pula di atas tu. Di atas waw kecil tu atau ya kecil tu ada tanda melintang pula atas tu. Itu mad silah kubra.
Jadi asalnya sebahagian daripada mat munfasil, ya. Ini asal dia sebagai mat munfasil juga. Tapi kerana dia datang dengan ha domain ataupun ha kinayah ataupun ha simpul ni tadi, maka dia diberi dengan nama lain, ya. Dia beri nama mat silah kubra. Kalau di atas huruf mat tu ada tanda melintang. Okey, apa kata matan? Kata Imam Ibrahim Al-Samnudi, apabila datang iaitu ha domain antara dua huruf yang berbaris. Ini syarat, ya. Ha domain ni mesti duduk di antara dua huruf yang berbaris. Silahkanlah akadnya dua harokat. Ini bagi yang mat silah sughra. Dan dibaca panjang jika kedudukannya sebelum hamzah. Tu, ya. Kalau dia tak bertemu dengan hamzah, baca dua harokat. Yang kita dah belajar pada hukum mat asli hari itu. Kalau selepas dia ada hamzah, panjangkan dia. Ya? 4 harokat lah. Contoh dia ni dia. Ya? Yahsabu annama lahu. Yang lahu tu. Pada lahu, hu tu, ha itulah ha domain. Ya, dia macam tiga cawan. Apabila dia berbaris dhammah, selepas dia ada waw kecil tu. Di atas waw kecil tu ada tanda melintang. Dan selepas tu dia bertemu dengan hamzah. Hamzah duduk di atas alif. Macam mat munfasil tadi juga keadaannya, kan. Itu yang dia kata ni dia sebahagian daripada mat munfasil. Tetapi kerana dia datang dengan ha domain, maka dibagi nama mat silah kubra, ya. Kalau dia tak berjumpa dengan hamzah, dia jadi mat silah surah. Ya. Jadi di atas waw tu kosong aja, tidak ada apa tanda panjang. Kerana dia berjumpa dengan hamzah, maka atas waw kecil tu dia letak tanda melintang. Maka bila nampak je tanda melintang di atas huruf mat, bacalah huruf mat tu dengan 4 harokat. Dipanjangkan, ya. Jangan baca 2 harokat. Yahsabu annama lahu akhladah. Itu salah. Panjangkan. Yahsabu annama lahu akhladah. Panjangkan. Kalau diwakafkan, tidak ada harokat. Itu kena dapat dipastikan juga, ya. Contoh, yahsabu annama lah. Matikan ha tu. Lah. Jangan dibaca berbariskan pula lagi ha tu, ya. Yang salahnya begini. Yahsabu annama lahu. Dia berhenti lahu. Itu salah. Jangan baca macam tu. Kalau berhenti, matikan ha tu. Kalau sambung baru dihidupkan ha tu. Baik, ya. Ini contoh pada ya sorid tadi, waw sorid. Pada ya sorid ni juga samalah keadaannya, ya. Kalau berhenti, matikan ha tu. Wa kafa bih. Bih, jangan walau berhenti kita baca, kita hidupkan ha tu. Yang salahnya wa kafa bihi. Lepas tu kita sambung ismam mubina. Macam salah lah, ya. Kalau berhenti wa kafa bih ismam mubina. Kalau kita nak baca berhentilah. Tapi kalau disambungkan bacaannya, pada bihi tu baca 4 harokat pada ha domain tu, ya. Wa kafa bihi ismam mubina. Panjangkan 4 harokat pada hi tu. Ini mat silah kubra nama dia. Baik, yang keempat kita tengok pada mat badal. Macam mana keadaan mat badal? Baik, mat badal ni hamzah bertemu salah satu huruf mat dalam satu kalimah. Nampak tak perbezaan dia? Itu yang kata 9 campur 1 tadi tu. Yang keadaan satu ni pada mat badal ni lah. Yang 9 tu semuanya, ya, mat bertemu dengan hamzah atau mat bertemu dengan sukun. Tetapi mat badal ni pula hamzah pula bertemu dengan huruf mat. Dia terbalik, ya. Jadi sama ada dia boleh berlaku, ya, pertemuan hamzah bertemu dengan alif atau hamzah bertemu waw, hamzah bertemu ya ni, dia boleh berlaku sama ada di awal, di pertengahan atau di akhir kalimah. Nampak tu, ya. Dan dibaca dengan kadar 2 harokat. Jadi mat badal ni dibaca dengan 2 harokat ketika wasal lah, ya. Baik, kita tengok contoh dia bagaimana kenapa dinamakan mat badal, bagaimana ia terjadi. Ya, penamaan mat badal. Badal bermaksud tukar atau ganti. Asalnya 2 hamzah bertemu dalam satu kalimah,
Hamzah pertama berbaris dan hamzah keduanya sukun. Jadi ditukar hamzah kedua, iaitu hamzah yang sukun tadi, ditukarkan kepada huruf mat berpandu kepada baris hamzah pertama. Boleh nampak? Okey, tak apa. Statement ni panjang sangat kita tengok dalam keadaan kita tulis terus. Ini dia contoh dia. Hamzah pertama berbaris atas, hamzah kedua sukun. Mana bacaan dia? Mana. Itu asal-asal dia. Jadi dia kata ditukarkan hamzah sukun tu kepada baris hamzah. Kalau hamzah tu baris atas, hamzah sukun nak digantikan huruf apa? Digantikan dengan huruf alif. Jadi dia asal dia baca mana, sekarang kena baca mana, dipanjangkan dua harakat. Itulah mat badal. Bagaimana pula dalam keadaan kalau yang hamzah sukun dia duduk di atas huruf waw. Kalau dia duduk di atas huruf alif, dan hamzah yang pertama tu baris fathah, okeylah dia tukar huruf alif. Kalau dia duduk di atas huruf waw, dan hamzah yang pertama tu berbaris dhammah, maka hamzah sukun tu ditukar kepada waw mad. Jadi baca uzu, dipanjangkan. Tak lagi dibaca uzu. Itu maksud mat badal. Begitu juga kalau hamzah pertama berbaris kasrah, hamzah kedua tu sukun, maka hamzah sukun tu ditukar menjadi huruf ya mad. Dibaca imana. Jadi baca panjang. Tidak dibaca imana lagi. Itulah mat badal. Okey, boleh faham insya-Allah, mudah-mudahan. Okey. Ini dia contoh dia dalam Quran. Hamzah bertemu dengan alif, itulah mat badal. Qalu anu'minu kama amana sufaha. Asas kalimah dia kama amana sufaha dulu. Jadi payah nak baca begitu, maka ditukarkan hamzah sukun tu menjadi alif mad. Jadi dia katakan bila baca dua harakat tu mat lah tu. Mat yang dibaca dua harakat, nama dia mat badal. Itu juga contoh kalau dia baris depan minal ladzina utul kitaba kitaballah. Yang utu tu. Asalnya minal ladzina utul kitab. Jadi payah nak baca begitu, digantikan pada huruf waw mat. Kerana hamzah pertama tu berbaris dhammah. Itu juga pada contoh yang seterusnya. Fazadahum imanan wa qalu hasbunallah. Pada imana, asal dia imana, itu digantikan. Badal makna ditukar ataupun diganti. Baik, dalam mat badal ada satu hukum yang dikenali sebagai sibhul badal. Jadi kita tengok apa pula sibhul badal ni nak bagi penin kita lagi ke? Tak, senang aja. Sekejap Sibhul badal iaitu terdapat beberapa kalimah yang menyerupai mat badal dan dinamakan sibhul badal. Sibhul badal ni mana maksud dia sibhul tu menyerupai. Menyerupai mat badal. Macam tadilah, sama je. Tapi keadaan dia tu, iaitu huruf mat yang terdapat pada kalimah tersebut adalah huruf mat yang asal. Memang huruf mat betul, bukan daripada hamzah sukun, bukan daripada hamzah yang ditukar daripada hamzah sukun tadi, bukan. Memang kalau ya di situ, ya asli betul lah. Kalau alif memang alif asli. Asal-asal datang ayat tu memang alif tu. Ataupun waw mat. Jadi ulama qura' tidak membezakan antara keduanya. Jika diwakafkan disebut mat badal arid disukun. Boleh dibaca 2, 4 atau 6 harakat. Okey, beberapa kalimah dia kata tadi kita tengok inilah kalimah-kalimah dia. Iaitu muttaqiin. Tu yang muttaqin tu hamzah baris bawah selepas ya. Jadi ya tu bukan ya yang asal daripada hamzah yang sukun, bukan Memang ya betul. Ya asli dipanggil Jadi dibaca ini yang dikatakan sibhul badal pada kalimah muttaqiin tu. Baca macam biasalah. Kalau berhenti dia kata tadi jadi mat badal arid disukun. Contohnya
Wa istabraqim muttaqiin. Boleh dibaca 2, 4 dan 6. Tapi kalau disambung bacaan, I itu bacalah dengan 2 harokat. Wa istabraqim muttaqiina fiha 'alal araik. Di situ Jadi bila dia mat badal ke ataupun sibul badal ke, bila diwasalkan kekal dengan 2 harokat. Pada sibul badal ni saja berbeza sedikit. Kalau diwakafkan boleh baca 2, 4 atau 6 dan dinamakan mat badal arid lisukun. Ini contoh pada baris depan pula Samalah, kalau diwakafkan boleh dipanjangkan di situ. Innahu bihim rauf. Kau nak berhenti di situ, contoh. Tapi kalau diwasalkan, dia kekal dengan 2 harokat. Innahu bihim raufur rahim. Pada U tu 2 harokat. Inilah sibul badal. Itu juga pada kalimah Qur'ana. Qur'ana tu hamzah baris atas, lepas tu ada alif. Alif tu memang alif asli betul, bukan daripada hamzah. Jadi contoh-contohnya kalimah-kalimah yang dinamakan sibul badal menyerupai badal. Isra'i pada I tu. Kalau berhenti boleh baca 2, 4 atau 6. Sambung kekalkan 2 harokat pada I tu Illa ma harrama Isra'ilu ala nafsi. Itu bacaannya. Samalah di sini pun sama Baik, ini satu lagi kalimah yang menyerupai badal sibul badal la'atin ni. Jadi kalau kita berhenti di hujung sana, berhentilah dengan mat badal arid li sukun Ambil 2, 4 atau 6. Cuma pada arid li sukun tak kiralah sama ada daripada asal daripada mat mutasil ke, mat badal ni ke atau mat arid ke. Kalau boleh pada bila kita wakafkan dia pada suara mat tu, ambillah 4 harokat itu paling elok Innama tu'aduna la'at. Matikan begitu. Ambil 4 harokat pada alif mat tu. Baik, kita dah habis pada lafzi dalam kumpulan mat bertemu dengan hamzah. Itu aja yang ada hukum iaitu mat muttasil, mat munfasil dan mat silah kubra serta yang terakhir sekali mat badal. Dalam pada kita ingat balik pada munfasil kita ada jumpa satu nama yang dinamakan munfasil hukmi. Pada mat badal kita jumpa satu tambahan lagi pada hukum dia yang dipanggil sibhul badal. Jadi selesailah pada sebab hamzah. Nanti yang tinggal lagi mat bertemu dengan sukun. Ini pertemuan akan datang, kita akan tengok mat bertemu dengan sukun. Sukun ni pula ada 2 keadaan. Satu sukun tu sukun asli, satu tu sukun arid. Yang mana bentuk yang dikatakan sukun asli ini dan bagaimana pula yang dikatakan sukun arid. Jadi insya-Allah besok pukul 9 pagi hari Ahad besok kita akan bincang tentang mat bertemu dengan sukun ni. Macam mana keadaan dia. Ini kalau siapa yang berkelapangan pagi besok pukul 9 boleh saya hantar link macam hari ni juga, insya-Allah kita kongsi dalam bab mat bertemu dengan sukun dalam kategori lafzi ni. Jadi kalau ada kemuskilan masa kita bertalaki nanti lontarkan kemuskilan anda jangan seganlah bertanya insya-Allah. Siapa kalau kita nak ilmu kita kena banyak bertanya lah dan kena banyak buat silap. Masa bertalaki tu banyakkan buat silap, maka banyaklah ilmu kita dapat. Jangan segan-segan wallahu alam. Mudah-mudahan kita akan jumpa lagi insya-Allah. Ingat kepahaman milik Allah insya-Allah. Wallahu a'lam. Baiklah kita tak yang ini selesailah yang ini nak keluarkan. Apalah dia. Nak tanya sikit. Maksilah kubra ni sama juga maksilah tawilah juga Ustaz. Ya, maksilah kubra, maksilah tawilah adalah nama yang sama, hukum yang sama nama saja. Kubra tu besar, tawilah tu panjang tul. Kalau maksilah sughra dengan maksilah qasirah itu sama dua tu. Jangan keliru
Jadi benda tu benda yang sama kadang. Kadang saat itulah dia buat 2-3 nama. Macam ni lah mufassir hukmi, sibul badal. Tapi betul kata Hajah tadi, maksilah kubra dengan maksilah tawilah adalah dua nama bagi satu hukum yang sama. Begitu juga dengan maksilah qasirah ataupun maksilah sughra adalah dua nama bagi satu hukum yang sama. Yang kita dah belajar minggu lepas tu, maksilah qasirah dengan maksilah sughra tu. Sama dia punya ni. Di sini kita jumpa saja. Tapi bila wakaf pada maksilah, ingat bila diwakafkan sama. Cara baca dia sama, dimatikan ha tu, jangan dibariskan. Sama ada dia dalam keadaan maksilah sughra ke atau maksilah kubra ke, ataupun dengan nama lain, sama ada dia tu maksilah qasirah ke dia atau maksilah tawilah ke dia, bila diwakafkan pada ha, jangan dibariskan ha tu, matikan. Dalam dua-dua keadaan tu. Boleh InsyaAllah besok pagi kita pukul 9 kita sambung pada mat bertemu dengan sukun. Kita tengok dia berjumpa dengan sukun yang mana dulu besok, sama ada sukun asli ke ataupun sukun arif. Dan apa bentuk-bentuk hukum yang nama-nama hukum yang kita boleh jumpa besok lagi, dan macam mana bentuk bacaan dia. Dan bagaimana bacaan yang dilarang dalam hukum mat bertemu dengan sukun ni. Yang mungkin kita terlepas pandang. Jadi besok bila kita tahu nama hukum, jadi kita tahulah macam mana bacaan yang betul. Itu tujuan kita sebenarnya Wallahualam, mudah-mudahan kita jumpa besok pagi kita tangguh dulu pertemuan kita ni dengan doa insya-Allah A'udzu billahi minadh rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bihidayatika kama nawwarta as-samsa wal qamar. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته